Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Gus sekalian. Sekali lagi saya Afariza bin Siddiq, pegawai Famsi, mewakili Guchan Ubat daripada bahagian Perkhidmatan Famsi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Saya namakan episod kali ini sebagai episod 4, Kenali Ubat Anda bahagian 2. Apa itu ubat? Satu persoalan yang begitu besar, satu persoalan yang begitu berat untuk saya kupaskan, dan insya-Allah saya akan tutup episod ini dengan persoalan atau perbincangan mengenai betul ke COVID-19 tiada ubat. Okey, namun sebelum itu, studilah apa kiranya jua untuk Gus sekalian untuk subscribe YouTube Gus Channel Ubat ini dan klik loceng notification agar Gus sekalian tidak ketinggalan apabila kita membuat video-video baru kelak insya-Allah. Okey, Gus sekalian, apa itu ubat? Siapa nak tolong jawab? Okey. Sebenarnya definisinya amat mudah. Gus sekalian, ubat adalah bahan yang digunakan untuk mencegah, mengawal dan merawat penyakit. Saya ulang. Ubat adalah bahan yang digunakan untuk mencegah, mengawal dan merawat penyakit. Okay, kita pergi pada satu demi satu. Mencegah, mengawal dan merawat. Yang pertama, kita pergi kepada ubat untuk mencegah penyakit. Jadi, contoh yang paling baik adalah penggunaan vaksin. So, vaksin ni begitu isu yang begitu besar, dan saya percaya vaksin ni adalah betul-betul berkesan untuk memberi pencegahan kepada penyakit. Kerana penggunaan vaksin ini telah terbukti untuk mencegah penyakit-penyakit yang bahaya seperti polio, seperti influenza, seperti hepatitis, seperti rubella, seperti kamcing gigi dan sebagainya. Walaupun banyak dakwah-dakwah berkenaan dengan vaksin ini, saya percaya bahawa vaksin untuk mencegah penyakit adalah amat-amat berkesan. InsyaAllah nanti kita akan buatlah episod berkenaan dengan vaksin ini. Kita akan cuba bincangkan berkenaan dengan vaksin ini. Okay, insyaAllah. Seterusnya, ubat untuk mengawal penyakit. Contohnya, ubat-ubat yang digunakan untuk mengawal kencing manis, untuk mengawal darah tinggi, untuk mengawal penyakit jantung, 3 serangkai. Apa yang dimaksudkan dengan mengawal ni? Okey. Saya bagi contoh untuk pesakit kencing manis. Apabila seseorang itu disahkan mendapat kencing manis, bacaan nilai gula dalam darah dia, dalam salur darah dia adalah tinggi, dan ini adalah tidak normal. So dengan menggunakan ubat kencing manis yang disarankan oleh doktor, nilai gula tadi insya-Allah akan berada dalam julat yang normal, ataupun di bawah nilai yang tinggi. Bila seseorang pesakit tersebut menghentikan penggunaan ubat kencing manis tadi tanpa pengawasan daripada doktor, nilai gula dalam darah nanti akan kembali tinggi. Jadi dengan kita beri ubat kencing manis tadi, dia dapat mengawal penyakit dia, dan nilai gula dalam darah dia akan sentiasa cantik ataupun berada dalam julat yang normal. Okey. Sebenarnya dengan kita mengawal kencing manis dengan ubat kencing manis ni, penyakit-penyakit lain yang berkait dengan kencing manis dapat dicegah. Contohnya seperti strok, masalah mata, masalah luka lambat sembuh, masalah saraf dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ubat untuk merawat penyakit. Contoh yang paling mudah Gus sekalian, ubat yang digunakan untuk merawat sakit perut, ubat untuk merawat pening kepala, ubat untuk merawat demam, contohnya seperti paracetamol, terbukti ubat-ubatan ini digunakan untuk memberi rawatan kepada penyakit-penyakit tersebut. Okay. Seterusnya Gus sekalian, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan kategori ubat. Kategori ubat ni sebenarnya ada 2. Gus sekalian boleh rujuk balik video-video saya sebelum ini berkenaan dengan kategori ubat yang diketahui melalui nombor pendaftaran MAL dia. So, sebenarnya ada 2 kategori ubat. Ada berapa kategori ubat ni? Ada 2. Okey, kategori ubat yang pertama adalah ubat terkawal, kategori ubat kedua adalah ubat am. Okey, ubat terkawal ni dia ada 2 pula. Okey. Yang pertama dia ubat terkawal dengan preskripsi. Dan yang kedua, ubat terkawal tanpa preskripsi. Okey. Ianya sebenarnya berkaitan dengan Akta Racun 1952. Okey. Ubat terkawal dengan preskripsi ni
Ubat-ubat tersebut hanya boleh kita dapati melalui doktor sahaja. Dan apabila kita nak beli ubat terkawal dengan preskripsi ini melalui ahli farmasi, kita perlu memberi surat ataupun preskripsi daripada doktor. Doktor tulis, sediakan ubat takat mana, dos banyak mana, berapa hari dan sebagainya. Kita beri slip ubat tersebut kepada ahli farmasi, barulah ahli farmasi boleh jual ubat tersebut kepada kita, sediakan ubat tersebut kepada kita. Kemudian ada juga ubat terkawal tanpa preskripsi. Biasanya hanya boleh dikendalikan melalui ahli farmasi. Mereka boleh jual tanpa preskripsi daripada doktor. Contohnya seperti beberapa jenis ubat tahan sakit, beberapa jenis ubat kencing manis, beberapa jenis ubat krim, ubat batuk, ubat sesama, ahli farmasi boleh jual tanpa surat daripada doktor. Right. Okey, itu ubat terkawal. Seterusnya ubat am. Ubat am ni mana-mana pun boleh jual ubat am. Contohnya yang ubat demam paracetamol, kedai farmasi boleh jual, kedai sinsay, kedai tradisional, ubat tradisional boleh jual, kedai sebenarnya ataupun kedai-kedai runcit biasa pun boleh jual ubat am ni. Contohnya adalah seperti ubat demam paracetamol. Okey, kemudian daripada kategori ubat, saya nak sentuh berkenaan dengan nama ubat. Ada apa dengan nama? Tapi untuk ubat ini adalah amat penting. Takut kita tersalah nama ubat. Ada ubat yang look alike, ada ubat yang sound alike. Maksudnya dia lebih kurang sama. Bunyi dia, sebutan dia. Kita takut kalau kita tersalah ubat, dia akan memberi kemudaratan yang begitu besar. Okey, nama ubat ni dia ada dua, Gus sekalian. Yang pertama, dia ada nama kimia ubat ataupun nama generik. Saya ulang sekali lagi. Nama ubat ni ada dua. Yang pertama, nama kimia ubat ataupun nama generik. Yang kedua, nama dagangan ataupun nama jenama. Nama kimia, nama dagangan ataupun jenama. Okey, yang pertama kita pergi kepada nama kimia obat ataupun nama generik. Ianya adalah nama kimia obat tersebut, dan nama kimia obat tersebut diterima pakai oleh seluruh dunia. Okey, kalau contohnya paracetamol, paling mudah contoh. Kita pergi ke Amerika pun paracetamol, kita pergi ke Switzerland pun paracetamol, kita pergi ke Australia pun paracetamol, Malaysia pun paracetamol, mungkin kita pergi ke UK namanya lain sikit, acetaminophen. Tapi sama. Kita boleh gunakan. Semua orang tahu paracetamol sama dengan acetaminophen. Nama kimia obat tersebut. Kemudian nama jenama ataupun nama dagangan adalah nama yang diberikan oleh syarikat pengeluar yang mengeluarkan ubat tersebut. Kita bagi contoh paracetamol sekali lagi. Okey, yang paling dikenali adalah Panadol. Betul? Tuan-tuan dan puan, Gus sekalian. Namun sebenarnya ada lagi banyak nama dagangan untuk paracetamol. Kita ada Eufamol, Gegar Vaganza, Eufamol. Kita ada Poro, kita ada Parasil, kita ada Actimol dan sebagainya. Jadi kita kena bezakan antara nama kimia ubat dan juga nama dagangan ubat. Alright. Okey. Itu yang saya cuba nak sampaikan kepada Gus sekalian. Yang pertama, apakah itu ubat? Mencegah, mengawal dan merawat. Kemudian kategori ubat ada dua. Ubat preskripsi, ubat am. Kemudian kita ada nama ubat, iaitu nama generik ataupun nama kimia ubat dan juga nama dagangan. Okey, last sekali, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berpisah, adakah betul COVID-19 tiada ubat? Okey, untuk masa sekarang terkini ni, sekarang kita dengar berkenaan dengan vaksin. Tuan-tuan dan puan, vaksin adalah untuk mencegah, bukan untuk merawat. Okey, tiada seorang pun sebenarnya profesional perubatan, doktor ke farmasi ke, yang boleh beritahu kepada masyarakat, ya, sekarang kita ada ubat untuk COVID-19. Kalau makan ubat ni, COVID-19 akan hilang, ataupun simptom-simptom berkenaan dengan COVID-19 akan menjadi hilang dan pesakit akan sembuh ataupun pesakit tidak akan menjadi teruk. Setakat ini tiada, tuan-tuan dan puan, Gus sekalian. Jadi, tetapi kita ada rawatan pengurusan pesakit.
rawatan pengurusan pesakit COVID-19 ini sebenarnya ada dalam garis panduan pengurusan pesakit COVID-19 dan garis panduan ini boleh dibaca, boleh didapati di laman sesawang, laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Siapa-siapa pun boleh baca. Dan saya berkongsi benda yang sama dengan Gus sekalian, iaitu rawatan untuk COVID-19 ni ada dua jenis ubat yang kita guna. Yang pertama antiviral ataupun ubat untuk membunuh virus. Yang kedua kita guna ubat anti-inflammatory ataupun anti radangan. Dan ianya sebenarnya dua-dua jenis ubat ini kita gunakan berdasarkan kadar ataupun tahap jangkitan kepada pesakit tersebut. Contohnya yang pertama kita pergi kepada antiviral ataupun ubat untuk membunuh virus. Sekarang kita ada beberapa antiviral yang kita gunakan. Dan saya suka menyebut nama-nama antiviral ni begitu unik sekali. Kalau saya tersalah sebut, minta maaf. Kita ada lopinavir, ritonavir ataupun Kaletra, nama dagangan dia. Kita ada remdesivir, kita ada atanazanavir, kita ada favipiravir. Saya ada skrin kat depan ni, saya baca saja. Begitu unik nama-nama antiviral ni. Dan di Malaysia dan US FDA ataupun United States Food Drug Administration, dia mencadangkan satu jenis ubat yang dinamakan sebagai remdesivir yang lulus selepas mereka menjalankan kajian menunjukkan kesan positif. Namun untuk digunakan untuk melawan COVID-19. Namun hasil kajian menunjukkan bahawa masa yang tepat sangat penting dalam memberikan rawatan remdesivir ini, kerana jika terlalu lambat ia masih belum mampu untuk mengekang virus SARS-CoV-19 ini ataupun COVID-19 ini daripada menjadi lebih teruk. Itu adalah antiviral. Kemudian kita ada yang saya sebut tadi anti-inflammatory. Ubat anti-inflammatory ini contohnya seperti kortikosteroid, seperti dexamethasone. Kita juga melalui kajian kita dapati bahawa ianya memberi kesan positif terutama kepada pesakit-pesakit yang memerlukan oksigen. Namun sama seperti remdesivir tadi, masa ataupun time yang sesuai memainkan peranan yang penting. Kalau kita beri terlalu awal ataupun beri terlalu lewat, dia masih tidak mampu untuk menyelamatkan pesakit COVID-19. Macam saya sebut sekali lagi, apa yang saya beritahu ini, antiviral, anti-inflammatory ini terdapat dalam garis panduan pengurusan pesakit COVID-19 dan boleh dibaca di laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita tak sembunyikan benda ni, memang kita paparkan kepada masyarakat. Jadi, jika tanya saya, betul ke COVID-19 tak ada ubat? Ya, saya akan jawab. Ya, untuk masa sekarang. Semoga dengan kajian-kajian, semoga dengan usaha-usaha para saintis, doktor, farmasi dan semuanya, kaki tangan kesihatan-kesihatan yang lain, ubat yang betul-betul boleh kita yakin dalam rawatan COVID-19 insya-Allah akan muncul. Bab kata orang, ada jejak, ada bekasnya, ada luka, ada parutnya, ada sinar, ada bayangnya, ada rindu, ada dendamnya, adat bertunang, ada cincinnya, adat bergadai, ada tebusnya, dan ada penyakit, insya-Allah ada ubatnya dengan izin Yang Maha Esa. Sekian, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Saya nak berkongsi dengan Gus sekalian berkenaan 5 tips penggunaan ubat secara berkualiti, insya-Allah. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.